Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak memperkenalkan salah satu buku yang saya tulis, dan alhamdulillah buku ni sudah pun ada versi bercetak dia. Buku ni saya namakan sebagai Kematian Berlapis. Saya sengaja memilih tajuk dalam bahasa Melayu sebab kalau sebelum ni kita sebut kematian berlapis ni sebagai al-munasakhat. Kadang-kadang kalau kita bagi dalam terms bahasa Arab tu menyebabkan ramai yang tidak faham. Jadi ada yang memberi cadangan kepada saya supaya saya lebih kerap menggunakan pengistilahan dalam bahasa Melayu, walaupun bunyinya mungkin bukanlah satu terjemahan yang tepat, sebab munasakhat tu kalau diterjemahkan daripada perkataan asal dia bukanlah bermaksud kematian, dia lebih kepada bermaksud pemindahan ataupun bermaksud kita menghapuskan apa yang sebelum tu. Tapi dalam konteks perbahasan ilmu faraid, apa yang saya nak bahaskan, nak ceritakan dalam buku ini adalah tentang cara pengiraan faraid apabila berlakunya kematian berlapis. So buku ni buku nipis saja, buku nipis. Dalam versi e-books dia saya hanya jual RM5, cuma untuk yang ni, yang bercetak ni, saya jual pada harga RM11. Yang pertamanya, kematian berlapis ni, kita tengok dia punya kandungan dia lebih kurang. Saya ceritakan terlebih dahulu tentang beza di antara kematian berlapis dengan kematian serentak. Dia ada beza. Kematian berlapis ni maknanya mati lepas seorang, berlainan dengan kematian serentak yang mana sesama waris itu mati dalam keadaan pada masa yang sama, tarikh yang sama, dan jam yang sama, minit yang sama. Dalam sijil mati kita dia ada tarikh, dia ada jam, dan dia ada minit. Dia tidak ada saat. Setakat yang saya jumpa, kita tak tulislah mati pada saat yang keberapa. So kematian serentak itu lain. Itu kita panggil kematian serentak seperti contohnya kes MH17. Itu bukan mati berlapis. Itu ada waris yang mati secara serentak dalam nahas kapal terbang MH17. So kalau mati serentak, cara kira dia lain. Dia kira sesama waris itu tidak mewarisi, sebab yang mati itu dia sama-sama mati. Dia tidak ada yang hidup semasa berlakunya kematian. So dia seolah-olah waris itu dibahagikan kepada waris hidup yang lain lah. Sesama waris itu tidak mewarisi sesama mereka. So sebab kematian berlapis ni ada yang memang ditakdirkan. Kadang-kadang kita bukannya saja mau berlapis, kadang-kadang suami mati sebulan yang lepas tapi belum sempat nak buat pusaka sebab baru sebulan je meninggal, si isteri pula meninggal. Itu kadang-kadang bukanlah kita sengaja, tapi kerana kematian berlapis tu berlaku dalam jangka masa yang agak cepat di antara satu kematian dengan satu kematian lain. Tapi selalunya kematian berlapis ini berlaku kerana waris itu menangguh-nangguhkan urusan pusaka. Itu jadi masalah bila menangguh-nangguhkan urusan pusaka, nanti dulu, lepas nanti, kemudian berlapis-lapislah kematian, kemudian dia menyebabkan jadi kesukaran. Kerana apabila berlaku kematian yang ramai lepas satu-satu, so bilangan waris pun akan jadi ramai, dan waris yang mewarisi harta tu dia jadi makin jauh. Seorang ayah mati meninggalkan anak, kemudian anak tu pula mati, dia ada pasangan dia, maknanya menantu kepada si mati yang pertama. Jadi kadang-kadang orang tak faham, dia kata apa pasal pula menantu dapat harta bukan daripada si mati yang pertama, tapi dia mendapat harta apabila berlakunya kematian selepas itu. So selalunya bila kematian berlapis ni, dia waris akan jadi makin jauh. So kesilapan yang berlaku, kadang-kadang waris-waris yang jauh ni sengaja ditinggalkan ataupun memang
tiada ilmu ke, ataupun saya tengok kadang-kadang berlaku kesilapan di dalam siasatan terhadap kes-kes yang kematian berlapis. Jadi yang ambil nak selesaikan kes ni pun dia kena berhati-hati supaya siasat betul-betul, tengok betul-betul siapa yang mati dulu dan siapa yang mati kemudian. Kemudian saya ceritakan dalam buku ini pengiraan untuk kematian berlapis. Macam mana kita nak kira, cara pengiraan. Saya buatkan pengiraan ni, kalau kira saya buat kaedah saya lah, kaedah Kirosako saya tu. Yang penting kita nak tahu macam mana nak kira berlapis ni. Sebenarnya orang yang dah tahu kiraan secara tidak berlapis, kalau selapis pun tak faham, saya rasa memang tak faham lah nak kira 2 lapis bukan. Kalau selapis pun tak faham. Isu dia ni yang dah pandai selapis tu, dia nak pergi advance lagi. So dia nak kira macam mana kalau yang dia nak kira bagi kematian berikutnya tu, macam mana dia nak kira secara berlapis tadi. So dia ada kaedah dia. Kaedah dia ialah kita kena mencari angka FSTB. Angka FSTB, dan saya ada huraikan dalam buku ni jugalah, dan macam mana cara kita nak daripada angka FSTB tu, macam mana kita nak mendapatkan laju yang pertama dan laju yang kedua. Kemudian kita buat percampuran di antara kedua-duanya macam ni. Dia campur 378 campur 35 dapat 413. Maknanya dia mewarisi di kematian pertama dan kematian kedua. So saya FSTB, saya ada ceritakan tentang FSTB. Ini yang hitam ni maknanya matilah. Lepas mati saya hitamkanlah supaya kita tidak tersilap kira. Saya ada buat beberapa contoh. Saya tidak berasa nak explain dalam ni lah, dia jadi panjang pula video kalau saya explain. Saya ceritakan macam mana faktor sepunya terbesar ni diambil kira. Contoh-contoh bagaimana kaedah FSTB ni. Jadi macam belajar matematik pula. Tapi ini adalah lebih baik sebab istilah FSTB itu dah jadi biasa dalam pelajaran matematik moden. Kemudian saya ceritakan tentang bahawasanya kita sudah ada sistem faraid berkomputer yang membantu pihak mahkamah ataupun pihak di pejabat tanah sebenarnya. Tapi kalau sistem faraid berkomputer pun tak reti nak key in maklumat asal tu, komputer pun jadi salah, komputer pun jadi silap. Yang penting kita pun dah faham dia punya tarikh-tarikh kematian tu dan disusun, dan kita tahu siapa waris, siapa bukan waris, dan macam mana pengiraan tu. So saya ingat semoga buku ni memberi manfaat kepada pembaca sekalian. Wallahu a'lam.